Sihir pemisah, kau pernah dengar tak macam laki bini bergaduh, laki bini tiba-tiba macam out of love. If you guys go to club apa benda semua, please stay in the group and don't drink anything yang guys bagi. Listening to this story, aku jadi sedih tau. Hari-hari dia mimpi macam lembaga nak ambil baby dia. After our last Uncle Sister punya video, I was feeling quite down. Aku actually dah tak nak appear video. Aku ada terdetik yang macam I don't want to do this anymore because I want to save myself from unnecessary punya trouble. Hello, Assalamualaikum semua, apa khabar? Nama saya Hizman Huzi dan anda sedang menyaksikan siri Uncle Sister episod yang tak keberapa sebab aku pun tak tahu. Dan bersama saya adalah Hanan. Hanan adalah Uncle Sister tersebut. Dia Uncle, saya Sister. Okay, video kali ni tak ada gambar hantu, tak ada jump scare, tapi ada video-video ni lah macam scenery ke apa ke. Kalau bercerita apa ke kacau hantu dalam toilet, itu toilet je macam tu. Taklah hantu tak ada. Why? Tak tahulah, diorang ni nak tengok cerita hantu tapi macam aku tak faham. Kau tengok cerita hantu tapi kau takut nampak hantu. Kau nak apa sebenarnya? Tu aku pelik tu. Tapi tak apalah. Kita orang percaya cerita Hanan pun sudah cukup menakutkan sebab ramai yang cakap sejak dia dengar cerita you, dia punya rumah pun jadi berhantu. Kalau anda tahu, itulah antara penangan Uncle Sister ya. So saya akan bagi peluang ini kepada Hanan untuk cerita pengalaman Hanan sebab dia lama, kita orang lama tak jumpa sebab dia pergi outstation. Di mana dia outstation tu, di situlah dia akan kumpul-kumpul cerita hantu yang wujud di sekitar Malaysia ni. Cerita pertama ni pasal sihir pemisah tau actually. Sihir pemisah tu adalah? Sihir pemisah, kau pernah dengar tak macam laki bini bergaduh, laki bini tiba-tiba macam out of love, tiba-tiba dah tak selera tengok each other, and then tiba-tiba cerai, macam tu lah, tiba-tiba ada benci tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab ataupun they are trying to find apa sebabnya. Masa I sembang-sembang dengan orang-orang production, diorang adalah share experience diorang time muda-muda dululah. Mostly cerita macam masa muda dulu pergi club, semua benda tu lah. Which that thing, sebab I tak pernah pergi club tau, never, not even once. So, dan ada yang cakap dengan I, rugi kau kena try sekali. But after dengar cerita ni, I didn't regret it at all. Aku macam rasa bersyukur aku tak pernah masuk club langsung sebab memang tak ada keinginan. Macam tu lah. This one friend contact I actually kawan dengan husband dia. Dalam production, kalau siapa yang sejenis boy, tit! Okay. Kalau adalah sejenis gatal, itu dipanggil, term dia adalah kaki seluk tau. Aku kenal lelaki dia ni time dia dah kahwin lah. So perangai dia okey je, tak ada pun masalah. Cuma tak tahulah history dia macam mana kan. The wife, because pernah kerja dengan the husband and then still ada lepak. So the wife suddenly macam call me, cakap nak jumpa. Patut I cakap, saya tengah busy shooting ni, kenapa? And it's too sudden tau. It's too sudden yang dalam timeline after you release your video tu and I'm still dekat outstation, dia nak call. Masa I release video yang cakap pasal Sarah tu ke? Yes. I masih dekat outstation. Suddenly this person macam nak contact I. Macam, I really need to tell you something yang benda semua. So aku kata okay. Bila cerita-cerita, okay, dia cakap because she watch your Uncle Sister juga. Our Uncle Sister. Our Uncle Sister. So because the last episode we talk about kedai makan. Because of that video juga, she called me. And then dia kata okay, since you kawan dengan my husband, I nak you jujur. Dia kata kan, my husband ada cerita apa-apa tak dekat you pasal kita orang? Pasal I cakap lah, no, I selalu masalah rumah tangga orang, aku tak ambil tahu. Memang lah, aku punya masalah kan? Pun dah banyak kan? Kenapa nak kena ambil tahu pun? Walaupun husband dia ni bukan jenis cerita sangat pasal wife dia tau. So dia cakap, actually this is what happened between us. Kita orang dah tak bercakap and then tiba-tiba 3 months macam tu, diorang macam dah tak bersama and then tak bercakap. Tiba-tiba macam husband dia benci dekat dia. Dia cakap dengan aku macam, okay, you kat mana sekarang kan? Lepas tu aku cakap lah, saya kat Perak sekarang. You boleh tak tengokkan husband I macam scan lah. Tolong tu ni. Aku tak ada power tu kan. Macam tu kan. So dia cakap, lepas tu aku tanya dia, apa setakat ni korang ada try berubat tak? Dia kata pernah pergi macam pusat perubatan Islam macam tu lah. But tak ada kesan. And then dia cakap macam, babe, I really minta tolong you because my husband no longer wants to speak to me. Permintaan tu agak berat sebab takkan tiba-tiba aku nak message laki dia kata, hey, kau ada masalah dengan bini kau Dekat 2 jam ke sembang dengan this girl. Lepas tu yang kau tak rapat in the first place. Aku kawan dengan laki dia. Okay lah, tak apa, layan lah sebab because it was so weird. Dia cakap, okay, well, I can try to text him lah. Aku cakap kan, that's the least I can do. Text dia, I cakap, is everything okay? Itu je lah. And then lepas tu dia call.
Dah pula, dah laki dia pula kau. Tiba-tiba kau jadi kaunselor rumah tangga tak pasal-pasal. Dia so weird. Dia cerita lah macam, oi, dia kata aku dah tak boleh tengok bini aku sekarang. Macam, aku tak tahu kenapa tiba-tiba aku rasa macam ni, apa benda semua. Dia cerita lah on dia punya side. Sembang tu, lepas tu dia cerita, actually dia kata, aku rasa ni maybe juga kifarah dosa aku yang lama. Tiba-tiba dia confession kat aku. Kat situ aku tanyalah, apa yang kau buat dulu? Kan, macam tu Okay, zaman muda dulu aku selalu pergi club. And then kawan-kawan dia semua kaki selok tau. Okay. So what they do actually, which is, kalau ada perempuan tengok ni, young girls especially, please lah, if you guys go to club apa benda semua, please stay in the group and don't drink anything yang guys bagi. They did put something in the drink. Okay. Diorang memang put. So dia mengaku benda tu because dia kata kawan-kawan dia suka macam letak ni, lepas tu ada seorang perempuan ni satu, nanti diorang angkut, diorang gambang. So kepada anak-anak muda, gadis-gadis kat luar sana, term yang kita orang pakai adalah rape drug. Maksudnya dadah yang digunakan untuk merogol. So bila Hanan cakap tu, you minum air, lepas tu you extra mabuk ke, you extra macam high ke benda semua, itu adalah sebab kadang-kadang orang-orang lelaki-lelaki yang jahat ni, dia akan spike you punya minuman tu, lepas tu you tak sedar diri, lepas tu tiba-tiba you dah end up bangun dekat bilik lah benda semua. Antara dadah yang diorang gunakan, yang most common is roofies dan sebagainya. So dalam team production ni ada juga perempuan yang dulu pergi club lah. Diorang kata diorang just go sebab nak suka-suka menari kan, release stress. This girl sendiri, kawan perempuan I sendiri cerita, dekat club memang diorang nampak kawan-kawan diorang kena angkut. And diorang rasa kesian, macam kesian, but they cannot do anything. Listening to this story, aku jadi sedih tau. Satu, from guys point of view, how can you join your friend pergi angkut perempuan? From woman's point of view, how can you let your friend kena angkut? Which that thing aku tak faham sampai sekarang lah. Masa dengar tu aku sedih. Aku sedih sebab dahsyatnya dunia ni. And it's happening. Back to dia laki ni punya story, dia kata dia one of geng-geng yang angkut perempuan ni lah. Tapi bila dia tengok perempuan tu kena rape drug, dia jadi kesian. So dia kata time tu dia tak join, tapi dia selalu join untuk tengok. Wife dia sekarang, yang dia kahwin sekarang, actually one of orang yang dia pernah berniat nak jadikan mangsa. Dia orang memang jumpa kat club, and then kawan dia pernah nak try. Wife dia ni cantik memang hot lah. Sebab wife dia ni dari kampung. So dia kesian. Dia cakap, okay, jangan masukkan pil dalam air budak ni. Dia kata, I rasa ini kifarah dosa I yang dulu kot. Tiba-tiba apa yang jadi kat kita orang ni, kita orang macam out of love. Tiba-tiba benda ni adalah balasan I yang dulu kan. Sekarang ni yang banyak menderita adalah wife kau tau, bukannya kau. Sebab kau yang buat tahi kat dia sekarang kan. Masalahnya macam tu. Lepas tu dia cakap dengan I macam, kau ada cadangan tak? Kat mana aku boleh berubah? Aku walaupun sekarang ni aku macam tak boleh nak tengok muka wife aku, tapi aku nak work on our relationship. sebab wife dia tengah conceive. Oh, tengah pregnant. Itu yang lagi ni lah. Lagi bengang bila dengar tu. Lah. Aku cerita kat kau, aku ada seorang kawan yang memang buat orang, dia memang belajar benda ni kan. So, kawan aku ni memang boleh merawat dari jauh lah. Dia boleh tengok ilmu dia memang tinggi lah. Aku minta lah nama dia. Lepas tu kalau ada gambar, hantar je lah. Sekarang senang kan benda semua. Aku kira dalam ni, aku adalah direct orang tengah. This is agent. Ikut aku tak kuasa tau nak layan benda-benda ni. Sebab aku kesian kat wife dia and this thing adalah sangat mengejutkan. Dan juga everything happen, kau tengok perjalanan dia macam semuanya tersusun. Video you, and then I tengah buat another production, the wife contact, benda macam tu Oh, dia literally tengok video I yang cakap pasal dara. Kalau perempuan tak dara lagi, kau siapa nak? Kalau kau tak turun lagi. Oh, lepas tu dia contact you. My friend cakap lah, lepas I dah bagi nama penuh both of them, I dah bagi gambar, I dah bagi background sikit kan. Lepas tu I cakap lah, okay, cuba you tengok kan. Laki ni kata maybe sebab dulu kan dia banyak dajal perempuan kan. So maybe one of the girls maybe kenakan dia balik. Itu adalah hipotesis dia lah. Ada gangguan lah. Ada orang santau lah. Ada orang hantar lah. Ada orang hantar, ada sesuatu dalam badan dia. Dia kata, I tahu dalam badan I sekarang confirm ada benda. Aku suruh dia cakap lah, lepas ni apa kata you bawa your wife pergi jumpa sama-sama. This thing, you guys have to go through this together. Bila dia cakap macam tu, okay, I call lah my friend. My friend memang kalau I Roger dia tahu lah. Dia akan cepat attend lah kan. Dia cakap okay, ada case kan. Malam tu bila I dah masuk bilik yang benda semua, dah settle down, dia message, my friend message me, yang my friend yang perawat Islam ni, dia kata, setelah aku tengok kawan kau ni, okay, katalah nama kawan aku ni Amri. Setelah aku tengok dalam badan Amri ni kan, yang aku dapati bukan ada benda dalam badan dia, tapi syaitan. Maksudnya dia kan syaitan.
Maksudnya dia. Kawan aku cakap, apa yang gambaran yang dapat kat dia, Amri ni tak berubah lagi dari perangai lama dia. Maksudnya dia still cari makan luar. Maksudnya dia curang dengan bini dia. Okay, here's the thing these people, satu, diorang dah kahwin. So, diorang tinggalkan rumah kadang-kadang sebulan, 2 bulan, tinggalkan bini yang benda semua. A lot of things can happen tau kat situ. If kau memang perangai, a lot of things can happen. The recent trip I went, tak ada. Kru-kru semua okey. Kru-kru macam, I see, kita boleh nampak tau orang yang bagus dengan tak bagus. Orang yang bagus, whenever they have time, they will FaceTime their wife, their kids, apa benda semualah. What happened with this friend adalah dia sejenis yang time dia pergi syuting, dia ada skandal-skandal kat situ. After aku dah dengar dari kawan aku yang ustaz ni, aku immediately aku macam nak settle benda ni supaya can take this off my mind and supaya I can give a conclusion to his wife, apa benda semua. Aku terus call dia balik, call Amri terus balik. Lepas tu aku cakap dengan dia, kau sekarang, terang kau sekarang tengah buat apa? Tengah shoot Okay, dia kata, tengah shoot. Dekat mana? Tanyalah, okay, ni sekian-sekian dekat ni, tengah jauh Kau sekarang dengan siapa? Dan aku tanya kan, kau ada buat hal ke tak? Bila dah tu, baru dia cakap, memang sekarang dia tengah buat hal. So sekarang, kau sedar tak? Sebenarnya kau dah tahu jawapan dia apa kan? Kenapa kau tiba-tiba ada benda ni kan? Lepas tu, last tu, baru dia cakap dengan aku. Skandal dia tu adalah seorang MJ. MJ tu adalah? Mak janda. Tapi saya tak cakap, tak semua MJ perangai macam ni. Cuma bila kita orang kongsi ni, korang tak payah nak trigger sangat. Kalau tidak berlaku pada komuniti anda, tak berlakulah. Cuma yang kita orang bercerita ni adalah berdasarkan komuniti yang kami berada. Macam komuniti production, komuniti dunia hiburan, komuniti, sebab kita orang kan memang berkawan tak memilih macam tu. So macam-macam lah kita jumpa perangai. Kau tahu tak, dah berjam-jam aku call bini dia, call dia, call kawan aku yang perawat tu, lepas tu call dia balik. Ujung tu baru dah ada cerita. Dia cakap sebenarnya aku yang curang. Okay, satu tu belum lagi. Lagi? Satu, dia ada skandal. Second, yang MJ yang dia tengah ada skandal ni, dah nak dekat dia pula, nak hak milik kekal lah. Sebab Amri ni dia jenis macam sweet talker tau, dan dia jenis berduit. So what happened, Amri ni tak nak. Dia kata macam tak ada. Kita anggap hookup culture Hookup lah, touch and go. Diorang macam okay, hookup je, aku tak nak ada apa-apa. This girl actually, this woman actually pergi jumpa Bomo untuk pisahkan diorang. Memang betul. Supaya Amri benci dekat bini dia. And then supaya bini dia pun benci dekat dia sebenarnya macam tu. MJ tu ceritalah kat dia. MJ tu kata okay macam ni. Sebab kau padahal kau tinggal-tinggal bini kau, siapa yang layan kau hari-hari kat sini? So dia dah menuntut something So aku tanyalah Amri tu. So kira dalam tempoh 2 bulan korang travel ni lah dia buat bini kau. Dia cakap dengan aku macam tu. And Amri kata, macam mana pula dia jumpa Bomo kan? Nak buat. And then si Amri cerita, dia kata, babe, benda-benda ni kau boleh Google je. Kau pergi type kat Google Hikmat sihir pemisah. Ada. So benda-benda ni is very easy to access. Betul. Macam mana I cerita minggu lepas yang pasal I punya hidden camera. Benda kau nak penajal orang, this very cheap and very easy to get. Lazada je. So kalau nak khidmat santau orang pun boleh ada online. Ending lepas aku dah dengar tu, aku macam macam ni no use lah. Kau nak cari solution kan. Aku tanya dia, kenapa kau tak cerita dengan aku dari awal benda macam ni kan. Lepas tu dia kata, yelah, aku pun tak sangka lah macam wife aku contact kau, lepas tu kau serius contact kawan kau yang perawat tu. Lepas tu aku cakap dengan dia, tapi benda ni aku dah tahu. Kau kena ingat, aku tak mustahil aku cerita kat orang tau. Sebab apa kau buat ni melampau. Aku tak kisah kau, tapi bini kau tengah mengandung. Betul. Macam tu kan. Sebab walaupun kita kawan, maksudnya aku akan melindungi lah identiti kau. Tapi aku rasa cerita ni deserve to be shared. Masa I dengar cerita ni pun, I macam bergenang. Sebab kau kata perangai lama kau tinggal, kau dah tinggal. Tapi kau still buat. Persoalannya sampai bila? Aku cakap dengan bini dia, kata nama bini dia Sri kan. Aku cakap, Sri, this is the last time we're gonna talk about this. Tapi I just need you to know, problem you actually ni semua. Aku sekian lah. Sebab I cakap dengan dia, I ni orang luar tau, tapi hal korang aku dah terlanjur ambil tahu sampai sini. So alang-alang baik kita habiskan kat sini kan. Silap aku satu je, aku tak record masa Amri tu cerita kat aku. Kalau aku record lagi, bukan record untuk dedahkan, maksudnya untuk bagi bini dia ni lah. Kalau tak sebab ya ke tak percaya yes, that was her reaction. Tu memang perempuan Indi nanya. Lepas dia tak percaya laki dia buat nanti lagi. I bagi tahu you kenapa perangai dia macam tu. Lagi sedih sebab I went to this extra mile to listen and help you
But bila aku cerita balik, oh laki kau still ada cat scandal dengan this one MJ, kau tak percaya kat aku. Tu lah, aku macam sedih sebab kau masih lagi percaya laki kau. So aku just cakap, okay, it's okay. You don't have to believe me pun because between us, kita tak ada apa-apa. Maksudnya, maksudnya okay je. Kau percaya aku, tak percaya aku tak rugi apa-apa pun. Ini, tapi kau akan rasa sedih lah. Patut aku cakap lah, if you pergi berubat pun, kalau your husband masih macam ni, you akan ada the same problem. Apa efek sihir pemisah ni dekat you? So dia cakap dia muntah darah. Muntah darah. Perempuan ni. Dah lah dia tengah pregnant. Kesian weh. Lepas tu and then hari-hari dia mimpi macam lembaga nak ambil baby dia, nak ugut dia. Sebab dia kan tengah pregnant kan. Untuk miscarriage lah. Hari-hari dia mimpi dia akan nangis, dia akan bangun, dia akan nangis, dia akan cakap macam jangan ambil anak aku. One last thing aku tanya dia kan, kenapa korang kahwin? Lepas tu dia kata sebab sayang lah. Obviously sebab sayang and sebab nak elak buat maksiat. That thing actually affects me emotionally and at that moment aku tak boleh nak bagi tahu sesiapa. I was just like pergi jawab phone jauh-jauh. Okay, hilang kejap benda semua. My friends kat sana semua tahu I always have work to do. But sometimes actually I pergi ni, I answer my call, uruskan benda ni lah. Benda-benda ni bila aku dengar, aku jadi lagi takut nak kahwin tau. Masalah-masalah yang macam ni menakutkan aku tau. Because you never know what's going to happen in the future. I nak cakap pasal kenapa perempuan tu perangai macam tu. I dapat banyak DM yang macam, Abang Haze, saya kena rogol dengan pakcik saya, abang saya, benda semua tu, tapi mak dia tak bagi dia report polis. The reason being adalah sebab diorang tak nak the breadwinner ataupun satu-satunya pencari rezeki dalam keluarga tu hilang. Diorang sanggup dianiaya atau ahli keluarga mereka teraniaya ataupun diri mereka lah teraniaya asalkan benda-benda macam tu diorang tak affected. You know, at least sebab tu ada perangai yang macam tu. Tapi selalunya before the ending of anything, contohnya dalam kisah you ni, the ending ataupun pengakhiran sebuah perkahwinan, memang akan ada konsep di mana denial. Dia ada 4 steps. Nanti kalau aku ingat aku letak kat sini. Tapi ada 4 steps. Tapi aku ingat adalah level of death. Ya, in receiving death, contohnya kalau engkau ada lagi 6 minggu nak hidup sebab engkau ada cancer for example, dia ada 4 stages of handling it. Tapi salah satu stage dia adalah in denial. Dia kena lalu benda tu. And then dia pergi kepada acceptance. Sebab tu you boleh tengok macam mana engkau ni kena dera selama bertahun-tahun lamanya. Sebab in denial dia terlalu lama, Hanan. Sampailah hujung-hujung perakhiran sesebuah relationship tu, dia accept the fact suami aku adalah orang yang curang kepada aku. Tak kisahlah engkau bagi aku rezeki ke, tak kisahlah lepas aku hidup merempat ke tanpa suami aku yang mencari rezeki untuk aku, benda semua dia dah tak peduli dah. Itu dalam dia acceptance. So memang normal kalau you deal dengan gadis-gadis ataupun perempuan yang macam ni, ataupun dia bukan family tu, ada lelaki tu je sole breadwinner, memang itu memang normal dan kita terpaksa hadap. Benda ni overwhelming because aku dah lah tengah buat production dan tiba-tiba aku dengar cerita-cerita macam ni dan dia bersangkut paut dah. Video kau baru cakap pasal kahwin kau nak perempuan baik, kau perangai macam ni. Lepas tu masing-masing ada orang yang memang jauh dengan partner masing-masing, apa benda semua kan. Dia eye opener lah. Dia kisah yang macam, that's why I decided to tell juga because ceritakan juga. Because aib memanglah aib. Tapi what can you learn from this? Banyak tau daripada cerita ini, banyak yang aku dapat belajar, terutamanya the nature of today's society. Yang for example, kalau kau pergi club, ada bahaya kau kena rape drugs. Lepas di mana amai minuman kau kena masuk, lepas tu kau pengsan, lepas tu kau kena rogol ramai-ramai. Dan the nature of bila outstation jauh-jauh, ada potensi untuk lelaki curang ataupun isteri curang, tak kisah. Membawa kepada poin yang kedua yang aku nak bagi tahu tadi, iaitu rezeki. Kan you cakap you takut nak kahwin apa semua kan. Dia membawa kepada konsep rezeki. Suami yang baik adalah rezeki, orang kawan-kawan yang baik adalah rezeki, persekitaran pekerjaan yang positif juga adalah rezeki. Bila you dapat orang-orang yang macam ataupun persekitaran yang tidak menggatal, tak ada orang macam suka mengending-ending MJ dan semua kan, baik semua perangai, itu adalah rezeki juga. Dia membawa juga kepada yang poin yang ketiga, iaitu surah Ashura. Dia ada 2 ayat kat sini, surah 30 dengan surah 40. Dua-dua surah ni dia bercakap pasal mudarat yang kita dapat pada hari ini adalah berpunca daripada kesilapan kita yang lepas. Contohnya surah 40, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal.
Tapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Surah 30 pula cakap, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah kerana perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Maksudnya dekat sini adalah memang kita ni jahat, ya, memang kita ni zalim, memang kita ni banyak buat kesilapan dan sebagainya. Tapi bila cerita ni, memang Allah dah cakap dah, kalau you disusahkan hari ni, ada benda yang you buat something wrong. Itu tajuk dia, itulah konsep dia. Dalam satu cerita je, kita dah dapat banyak benda. Bukan saja pasal ilmu sihir pemisah yang korang boleh dapat kat Google. Bukan saja, tapi kita boleh dapat daripada segi pengajaran macam mana seorang perempuan boleh elakkan jantan-jantan yang jenis macam mana. Bukan aku nak bersangka buruk. Kenapa kau emosi? Aku teringat bini dia. Weh, benda ni aku baru malam tadi aku mesej dengan kawan aku lah. Kita orang bincang, kenapa lelaki dengan perempuan ni yang masing-masing dah berkeluarga ni boleh buat hal macam ni? Aziz dah bagi dah point ni dekat video sebelum ni. Jantan-jantan ni kadang-kadang dia akan jadikan perempuan belen, perempuan-perempuan murahan untuk murahan, yang baik-baik pakai tudung labu apa semua tu sebagai isteri. Tapi diorang yang jantan ni lupa diri. Yang selayaknya untuk diorang terima adalah kalau perangai kau adalah seorang pezina, layaknya seorang pezina itu dengan pezina yang lain. Tapi bila belen dengan belen, kau what kind of life do you expect? Kalau nak cari hidup yang aman dan tenang, dia kena kisah dan setimpal dan adil dua-duanya. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau seseorang perempuan itu adalah seorang perempuan mukmin, kalau letakkan sesuatu tempatnya dengan lelaki yang mukmin, of course kau akan hati yang gembira dan tak ada porak-peranda. Nak sampai ke kebahagiaan tu antara seorang mukmin dengan seorang yang bukan mukmin, kan dia mesti ada Mesti. Kalau dua-dua mukmin tak ada masalah macam ni. Tapi ujian pasti ada. Sebab Allah dah janji dah, kalau siapa yang beriman, adakah kamu akan dibiarkan sedangkan kamu sudah cakap kamu beriman tapi tidak diuji. After our last Uncle Sister punya video, I was feeling quite down. And kau pun tahu benda tu kan. After last video kan, kat comments tu macam jahat gak banyak ayat-ayat yang jahat. Dan benda tu buat aku terkejut because people are so mean. Sampailah terkena kat aku macam dan kita rasa macam I don't have to explain myself. Kenapa korang ni kan? At that point, aku actually dah tak nak appear video. Aku ada terdetik yang macam I don't want to do this anymore because I want to save myself from unnecessary punya trouble. But when this thing happen, our Uncle Sister has always been not pasal hantu per se. Faham tak? It's always about life. Ilmu. After this thing happen and it affects a friend of mine, that guy and his wife, and berkaitan pasal Uncle Sister, aku rasa macam yes, I think this is the reason why I should continue and stick to our niat lah. Apa yang berlaku pada video lepas adalah Hanan kena kecam. Macam aku pula, aku dah biasa kena kecam. Sejak aku muncul depan kamera, mesti kena kecam. Benda ni dah berlaku sejak 7 tahun lepas. So aku dah lali. Hanan ni adalah orang belakang tabir dan pertama kali duduk depan kamera dan sebagainya. So bila orang kecam dia terkejut. Tapi sebenarnya apa yang you kena faham adalah kita memberikan lebih banyak manfaat. Ya, dan orang yang kecam tu sikit je. Macam hari ni we get to talk about this video and also thinking about how many people could benefit, especially young girls, husband and wife, benda semua. I think benda-benda yang sikit-sikit aku kena tu tak ada apa. I just feel I need to say this lah. And benda tu cantik kan, Allah susun. Macam from aku tak nak, from aku macam F this thing, benda semua kan. And then this thing happen masa aku tengah shoot semua, and then membawa kita kepada hari ini. Membawa kepada kita pada hari ini yang macam sebuah cerita angker, masih lagi angker, masih lagi menggunakan ilmu dan sebagainya, tapi banyak kisah hidup kita boleh belajar daripada kisah benda ni. So kepada mereka yang cakap Uncle Sister ni adalah khurafat semata-mata macam tu, macam dia sebenarnya khurafat kalau anda memilih untuk tidak melihat dengan konteks yang lebih besar lah. You can see the bigger picture. Ada ilmu yang kami nak sampaikan walaupun dalam cerita hantu sekalipun. Baik, kita akan bersambung bercerita hantu dengan Hanan dalam episod akan datang. Apalah lagi yang kita akan belajar ya pada episod akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Lepas dia dah habis syuting semua, dia buka makeup semua, dia nampak muka dia buruk sangat. Sebab kawan dia insist, dia jadi fishy lah. Kenapa kau suruh sangat aku makan ni? Kau tahu tak, dia bawa bekal untuk kau tu, dia bagi kau makan benda kotor.